A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memanjangkan lagi umur kita, memberi peluang kepada kita untuk belajar dan beribadat dan melakukan amal yang saleh. Namun Allah menyebutkan bahawa semua kita akan mati. Firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup akan merasa kematian. Firman-Nya lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Tiap-tiap yang hidup akan merasa kematian, dan kami akan menguji mereka dengan kesusahan dan kesenangan sebagai fitnah, sebagai ujian di dalam hidup. Jadi fahamlah kita bahawa setiap kita akan menemui kematian. Kematian itu adalah suatu yang pasti. Tidak ada orang yang dapat bertahan ataupun dapat menyambung umur mereka apabila tiba masanya. Yang penting bagi kita, apakah kita menyadari dan meyakini bahawa kematian itu benar-benar akan datang kepada kita bila-bila masa sahaja. Ini yang penting, adalah keyakinan, dan bukan sekadar keyakinan. Kerana keyakinan itu kadang-kadang kita boleh terlupa disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan amalan-amalan yang kita lakukan, menyebabkan kita terlalai terhadap keyakinan dan kesadaran ini. Karena itu, apabila kita menyadari bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa pun, maka wajib bagi kita untuk membuat persiapan menemui kematian ini. Membuat persiapan dalam arti kata, apakah membuat penilaian terhadap amalan kita. Apakah kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, selaku Tuhan sembahan kita, dan selaku tempat kita bergantung. Kalau kita gambarkan, kita akan membuat satu appointment, pertemuan dengan seorang VIP, seorang yang amat penting dalam kehidupan ini, sama ada dia sebagai pembesar atau sebagai ketua kita. Kita tentu berfikir dan membuat perancangan, apakah perkara yang akan dibincangkan, apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya kepada kita, dan apakah kita mampu menjawab dengan baik. Sudah tentulah persoalan yang ini sekiranya kita ambil iktibar, bahawa yang akan kita bertemu apabila kita meninggal adalah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang mencipta kita, yang menjaga kita, yang memberi hidayah kepada kita. Sudah tentulah itulah yang paling penting. Dan kerana itu adalah wajar kita memikirkan apakah soalan-soalan yang akan ditanya. Jangankan di hari akhirat, di dalam kubur pun malaikat Munkar Nakir akan bertanya. Dan dikatakan soalan-soalan ini telah pun kita ketahui. Kalau ibarat dalam peperiksaan, dikatakan soalan bocor. Maka kalau soalan bocor, sudah tentu kita mudah membuat persiapan jawapan-jawapannya. Tetapi bezanya, soalan-soalan Munkar Nakir dalam kubur ini bukan mulut yang akan
menjawabnya. Mulut telah dikunci rapat, tetapi anggota kita yang akan menjawab, amalan kita yang akan menjawab. Siapa Tuhan kamu? Apa kiblat kamu? Siapa saudara kamu? Siapa Nabi kamu? Soalan-soalan yang cukup basic, yang cukup asas. Kalau kita menjawabnya, pejam mata pun kita boleh jawab. Tetapi itu dari segi logik, dari segi ilmu. Tetapi yang menjawabnya adalah amalan kita. Apakah amalan kita yang semasa di dalam hidup mampu menjawab soalan-soalan ini dari segi praktikal? Kalaulah seorang itu mempunyai keyakinan dan kepercayaan dan keimanan yang betul, dan beramal dengan amalan-amalan yang betul, dengan ikhlas kepada Allah, dan amalan itu diterima, maka sudah tentulah mudah untuk menghadapi soalan-soalan ini. Bahkan amal-amal kita yang soleh, salat kita, bacaan Quran kita, pertolongan kita pada orang lain, ketaatan kepada ibu bapa kita, pertolongan kita pada kaum muslimin dan sebagainya, semua ini akan menjawab bagi pihak kita. Tetapi kebanyakan manusia akan menyesal pada waktu itu. Akan menyesal kerana tidak beramal dengan amal yang betul semasa hidupnya. Bahkan gambaran sesal mereka ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila mereka telah berada dalam kubur, mereka minta, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, hidupkanlah aku semula, untuk aku beramal dengan amal yang saleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Itulah penyesalan dan kata-kata mereka. Dan di hadapan mereka adalah barzah, alam barzah, satu tempo yang panjang, sehinggalah hari bangkitan. Inilah gambaran penyesalan yang Allah sebutkan, yang akan diulang-ulang oleh mereka, terutama yang ingkar pada Allah, yang tidak mematuhi perintah Allah. Di kalangan orang-orang musyrik, orang munafik, orang yang fasik, bahkan daripada orang Islam yang kurang amalannya, inilah gambaran penyesalannya. Karena itu kita selalu mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maka marilah kita menyesal diri kita, menyesal kerana kita kurang beramal. Inilah yang disebut sebagai istighfar. Kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat terhadap kesalahan dan kekurangan kita masa lalu, dan berazam untuk membaiki amalan kita, menambah amalan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak menyesal nanti apabila kita telah berada di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.